Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hormat, salam pagi tuan-tuan dan puan semua. Bila sebut tentang pagi ini adalah saat yang mana kita kena boost. Sebab apa? Permulaan pagi adalah penentu kepada apa yang akan berlaku sepanjang hari. Kalau pagi-pagi dimulakan dengan penuh semangat, insya-Allah hingga ke malam semangat itu akan berterusan. Namun begitu tuan-tuan dan puan, kalau pagi-pagi ni kita mulakan dengan lemah longlai, lemah gemalai, maka lemah gemalai lah juga kita pada pagi-pagi tuan-tuan dan puan. So pagi ni tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita ni ucapkan syukur kepada Allah Taala kerana sekali lagi saya dapatlah live bersama tuan-tuan dan puan semua. Cuma hari ni kita ada banyak sikit channel yang kita live. Kita hari ni sebab kita ada acara khas pada pagi ni. Yang mana pagi ni adalah acara ataupun satu segmen yang mana kita sengaja wujudkan kerana kalau ikut pada saya punya impian, setiap pagi memang saya akan usahakan juga bermula jam 8.30 pagi untuk live bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi nak live bersama dengan saya pagi-pagi ni, yang mana bermula dari hari Isnin hingga hari Jumaat insya-Allah akan ada sesi pengisian pagi yang disebut sebagai sesi booster pagi untuk kita bincang-bincang nak lihat perspektif. Tambah pula pada ketika ini waktu PKP dan ramai pada ketika ini berada di rumah bersama keluarga, bersama dengan anak-anak yang mungkin pagi ni tengah bermula ni sesi belajar pagi ni. Yang mana ada mak yang mana jadi makcik kantin boleh kat rumah tu. Ada yang mana jadi guru tadika pun ada kat rumah. Yang mana bersama dengan anak-anak pada waktu pagi. Dan saya memang terang cakap mengatakan bahawa ini adalah satu perkara cabaran yang cukup besar, terutama pada waktu PKP ni. Kerana kita ni ada banyak watak pada pagi-pagi. Yang bagi anak-anak yang memang berada kat rumah tu, inilah masanya mereka kena mengubah balik. Orang kata dia punya atur cara pagi. Sebab sebelum ni atur cara paginya bangun pagi, bersiap-siap terus pergi ke sekolah. Sekarang pagi-pagi kita bangun dan juga mulakan pelajaran secara online. Apa khabar Tuan Web Sutera? Ni Tuan Web Sutera selalu bersama saya pagi-pagi ni. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah Tuan, kita hari ni ada satu segmen khas pagi ni. Dan segmen khas pagi ini adalah segmen yang mana kami membawa seorang pakar, seorang tokoh yang hebat, sahabat saya pagi ni, yang mana dia ni pagi-pagi tadi lah saya mesej dia, Ustaz, kena bersedia ni. Kerana pagi-pagi ni kita nak, orang kata nak sembang-sembang pagi ni. Wah, Tuan Jamil ni apa token durian mana ni? Token durian bersangking. Tuan Jamil, bila ni nak ajak saya pergi ke ladang durian ni? Ladang durian. Saya tengok ladang durian ni cantik betul. Saya jealous tengok ladang durian ni. Nak kena buat ladang durian juga lepas ni insya-Allah. So tuan-tuan pagi ni, saya nak bawa bersama tuan-tuan adalah bersama dengan seorang pakar, seorang tokoh yang hebat pada pagi ini, yang mana hari ini kita nak bincangkan satu topik yang agak berbeza. Mungkin selama lebih kurang 2-3 hari lepas, mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti segmen saya pagi-pagi ini, kita cerita tentang bagaimana untuk inspirasi diri. Bagaimana untuk kita bangkit daripada kesedihan tentang isu masalah sekarang ni, isu tentang COVID-19, pandemik dan sebagainya. Dengan cerita ada mengatakan bahawa pandemik ni akan menyebabkan PKP ni berterusan, berpanjangan. Cuma pagi ni saya baca satu kenyataan daripada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa insya-Allah tak panjang sangat PKP ni. Sebab di peringkat KKM menjangkakan bahawa kalau kita boleh berada kat rumah, kita boleh jaga penjarakan fizikal dengan baik, ikut SOP, kita dapat buka balik pada bulan Februari nanti dan mulakan semula kita punya aktiviti ekonomi seperti mana biasa, insya-Allah. Dan kita harap tuan-tuan kalau ikut sasaran daripada KKM, by bulan 5 kita dah masuk balik 2 angka. Tu harapan kita. Jadi mana-mana yang rasa nak keluar tu, tolong-tolonglah jaga-jaga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sekarang ni tuan-tuan cakap memang pandemik COVID-19 ini real, bukan main-main. Kadang orang kata benda ni adalah scam lah, adalah sekadar orang kata macam-macam lah tuan-tuan. Orang kata sebab tu tuan-tuan, benda ni betul, benda ni benar. Maka apa kata kita sama-sama jaga diri kita untuk kita jaga diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat sekitar dengan kita jaga diri kita insya-Allah. Maka pagi ni, pagi ni saya nak jemput saya punya sahabat baik pagi ni. Sahabat yang mana bersama dengan saya, berjuang bersama, yang mana beliau adalah seorang pakar dalam bidang beliau. Dan itu dia saya perkenalkan, saya bawa bersama tuan-tuan, iaitu Ustaz Abdullah ARS. Ustaz, apa khabar Ustaz?
Alhamdulillah sihat Tuan Fauzul. Apa khabar? Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ceria Okey. pagi insya-Allah. Semangat tu. Semangat Ustaz. Ha, Pagi ni Ustaz, kita ni nak buat satu topik ni Ustaz. Bukan apa, bila sebutan pandemik COVID-19 ni, banyak industri pada ketika ini terkesan. Terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Tambah pula sekarang ni bukan sekadar Malaysia yang kena ni Ustaz. Seluruh dunia kena. Dan pada sekarang, antara yang kita lihat industri yang paling terkesan adalah industri umrah dan haji. Industri umrah dan haji. Dan bila umrah dan haji ni, Ustaz lah orang yang antara penggerak di bawah industri ini, yang mana selama ini Ustaz banyak melatih kumpulan mutawif dan juga bawa jemaah pergi umrah dan haji dan sebagainya. So pagi ni Ustaz, kita nak sembang-sembang sikit Ustaz. Nak lihat perspektif. So saya akan percaya dalam orang yang menonton pagi ni, ada yang memang dah niat lama nak pergi umrah dan haji ni. Saya Ustaz, kalau Ustaz sebulan sebelum wujudnya PKP yang pertama tu, saya dah daftar dah pun untuk pergi umrah. Patutnya saya pergi umrah puasa bulan lepas. Dah semangatnya Ustaz. Isteri saya pun dah semangat nak pergi ni. Tiba-tiba PKP. Dan ini bagi kesan besar juga kalau Ustaz, bukan sekadar pada saya, kepada ramai orang juga. Kenapa? Kerana ramai yang berimpian nak pergi umrah. Cuma mungkin pada pagi ni Ustaz, kita nak sembang-sembang Ustaz, nak tengok perspektif orang yang menggerakkan industri ni, macam mana situasi semasa dan apa yang berlaku dan bagaimana kesan kepada industri ni Ustaz. Untuk permulaan Ustaz, bagi kita sembang-sembang Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saudara sahabat saya saudara Fauzul, saudara moderator kita pada pagi ini untuk sesi santai untuk bicara pagi ataupun santai pagilah. Kita nak bersembang-sembang berkaitan dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu-isu semasa kan. Tapi hari ini saya diberitahu nak bersembang ataupun nak berbincang berkaitan dengan topik berkaitan dengan satu industri yang sebenarnya yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat orang kata diberi perhatian oleh umat Islam khususnya di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Jadi apabila berlaku satu isu, pasti ada hikmah di sebalik apa yang sedang berlaku kan. Kalau sebelum ini kita lihat industri umrah, industri haji, kalau kita tengok sebelum ini memang satu industri yang orang kata sangat rancak. Dia punya apa orang kata perjalanan dia punya perniagaan dia punya operasinya berjalan sangat-sangat baik, sangat-sangat rancak, sangat-sangat hebat. Yang kita tahu bahawa ramai orang yang ada impian nak pergi haji, ramai orang yang nak pergi umrah, bak kata Tuan Fauzul tadi kan, dah daftar ramai dah ni. Tapi tiba-tiba apa yang berlaku hari ini kita lihat disebabkan satu virus yang disebut sebagai coronavirus ataupun COVID-19. Dia telah melumpuhkan industri umrah dan juga haji khususnya dan secara umumnya adalah industri pelancongan di seluruh dunia. Masya Allah. Jadi ini yang memberikan satu tamparan hebat kepada player-player industri kan, khususnya macam orang seperti saya dan rakan-rakan saya dalam industri haji dan umrah dan juga travel agency yang sebelum ini mungkin dia menjadi satu dia panggil kalau sumber rezeki utama lah kan. Sumber rezeki utama ni kalau maknanya kalau dulu inilah dia bisnes dia kan, tapi apa yang berlaku disebabkan pandemik ini semuanya lumpuh, semuanya tersekat, semuanya tak boleh nak pergi. Jadi itu ya pelbagai cara, pelbagai strategi yang telah dibuat. Bak kata orang goal remain method change. Maksudnya kalau kita ni dalam industri umrah haji ni, kita punya matlamat kita tetap sama. Kita nak bawa orang kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bawa orang pergi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi metod dia kena ubahlah. Kan? Kalau tak boleh bawa terbang disebabkan halangan, kita tak boleh masuk, sempadan ditutup. Kan? Mesti ada hikmah yang besar. Jadi kalau kita melihat kepada rezeki, kita yakin bahawa Allah yang memberikan rezeki. Kan? Kalau kita tahu dan yakin bahawa Allah yang memberi rezeki, pasti ada rezeki untuk kita. Khususnya kepada player-player industri ni, ada rezeki untuk kita. Cuma kita kena berusaha, kita kena berikhtiar, cari cara, cari solusi, cari jalan. Sebab itu kita tak boleh nak tunggu. Sekarang ni dah berapa bulan dah ni? Kalau daripada bulan 2 yang saya ingat start Saudi ditutup pada 27 Februari. Masa tu saya ingat lagi sebab apa? Sebab sepatutnya pada bulan 3 itu saya ada satu grup yang akan diterbangkan. Dah ready dah, dekat 40 orang lebih. Dah ready untuk diterbangkan ke Makkah Al-Mukarramah Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya, bukan kata malang lah kan, tapi hikmahnya maka Allah Ta'ala tahan sekejap. Tahan. Itu baru satu syarikat. Bayangkan tuan-tuan, ada berapa banyak syarikat, berpuluh, beratus syarikat di Malaysia yang terhalang. Kalau syarikat kecil macam kami ni pun terasa, bayangkan dengan syarikat-syarikat yang besar, syarikat-syarikat yang mempunyai jemaah yang ramai, yang ribuan jemaah yang sedang menunggu. Jadi inilah cabaran dan juga ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita, bukan kepada player sahaja, tetapi juga kepada mereka yang menjalankan perniagaan ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab cabaran dia lagi besar. Sebab ini sumber rezeki masa yang saya sebut tadi di awal tadi. Kan? Dan ini juga merupakan halangan. Dia nak kena layan pula karenah-karenah daripada jemaah. Ada yang nak refund, ada yang nak minta duit balik, ada yang nak macam-macam lah. Kan? Dan salah menyalah di kalangan kita. Kan? Ini yang perkara-perkara yang perlu kita belajar, perkara-perkara yang perlu kita lihat hikmah di sebalik pandemik ini, insyaAllah. Okey, Tuan Fazul, saya itu sebagai mukadimah dulu. Jadi kita tengok kan banyak chatting dekat kita tu, alhamdulillah rakan-rakan yang mendengar, terima kasih. Ramai ni. Kelihatannya ramai yang mula berinteraksi ni. Untuk mana-mana individu yang ikuti siaran kita pada hari ini ni, boleh kalau tanya soalan, silakan tanya soalan tuan-tuan, insyaAllah. Kalau saya tak boleh jawab, Ustaz jawab ni. Ustaz ni orang hebat dalam dunia kalau ada yang dalam sahabat-sahabat kita yang chatting tu pun boleh bantu jawab, insyaAllah. Ramai hebat-hebat ni yang hadir ni. Kelihatannya semua orang hebat-hebat belaka ni. Ustaz, bila sebut tentang umrah dan haji ni Ustaz, ada orang kata sekarang ni umrah ni lambat lagi, haji lambat lagi. Tapi saya ni, yalah, adakah saya ni nak kena buat persiapan juga? Sebabnya kita tak tahu bila lagi nak pergi umrah dan haji ni Ustaz. Sebab apa? Sebab sekarang ni ramai orang bila sebut saja umrah haji ni, dia dah mula hilang dah. Dia kata, tak payahlah aku fikir benda lain lah. Kerana umrah dan haji ni belum tentu lagi nak buka ni. So adakah, ikut pandangan Ustaz lah Ustaz, kalau orang yang mana memang ada niat nak pergi umrah dan haji, apa persiapan yang sekarang dia kena buat? Bukan apa? Sebab sekarang ni ialah bila nak buka umrah haji ni mungkin lambat lagi, kita tak tahu bila ni. Ada orang kata mungkin bulan 6, ada orang kata mungkin bulan 8, ada orang kata bulan 12. Saya semak hari ni Ustaz, dalam mana-mana kenyataan akhbar belum ada lagi. Sebarang kenyataan akhbar daripada kerajaan Arab Saudi mengatakan bila nak buka ni. So kita pun tak tahu bila nak buka. Jadi ramai orang kata apa? Tak apalah, biarlah dulu. Aku tak mau fikir lagi about umrah haji ni. Bagilah aku fikir benda lain dulu. Ataupun kalau sebagai contoh memang mereka ada niat, adakah mereka kena buat sesuatu sekarang ni Ustaz? Mungkin Ustaz boleh share Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, baik. Okey, kalau kita lihat dari segi apakah peranan kita sebagai bakal-bakal tetamu Allah. Kalau ikutkan sebenarnya kerajaan Saudi dia telah membuka dia punya sempadan dia. Dia telah buka sempadan dia kepada negara-negara termasuk Malaysia yang mereka yang ingin mengerjakan ibadah umrah khususnya yang perlu datang mengikut SOP yang tertentu. SOP yang sangat ketat. Saya sempat juga menonton beberapa video-video yang di-share dalam grup kita, sebab dalam industri umrah haji ada satu grup iaitu disebut sebagai PAPUH. PAPUH ni adalah Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji. Okey, ni adalah satu agensi yang menaungi player-player industri. Player-player industri yang mana mereka yang ingin terlibat dalam industri ini
kita boleh dapat berkongsi maklumat, mendapatkan segala input-input dalam kumpulan ataupun grup kita ni lah. Yang mana sebenarnya kalau di Indonesia memang dia dah buka dah, dan ada juga kerajaan Indonesia dia telah menghantar jemaah-jemaah, walaupun kita tahu isu ada juga yang jemaah pergi sana kena COVID dan sebagainya. Okey, tapi di peringkat Malaysia ini belum ada kata putus lagi, belum ada lagi orang kata kebenaran yang diberikan oleh kerajaan untuk melepaskan jemaah ataupun rakyat Malaysia yang nak pergi umrah untuk menunaikan ibadat umrah di tanah suci. Belum ada lagi, kita pun tak tahu bila lah nak buka kan. Jadi sebab apa? Sebab kita tahu kes sekarang ni di Malaysia, kes semakin meningkat, bukan menurun, meningkat. Jadi ini adalah tanda yang mana menunjukkan bahawa statistik graf ni meningkat. Jadi kita pun mungkin kerajaan ataupun di pihak yang berwajib ni dia pun khawatir tentang keselamatan, tentang kesihatan umat ataupun masyarakat ataupun rakyat Malaysia khususnya yang nak pergi haji. Tapi apapun demikian tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa ibadah haji, ibadah umrah ni adalah satu perkara rukun dalam Islam. Kita tahu yang mana ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, dalam hadis Jibril ditanya kan, Islam tu apa kan? Nabi sebut antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang terakhir, yang kelima itu adalah kita mengunjungi al-bait. Maknanya ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang perlu kita tunaikan, yang perlu kita laksanakan untuk kita sebagai melengkapkan agama kita kan, melengkapkan Islamnya kita. Maknanya benda ini adalah wajib. Tapi oleh kerana terhalang, ini bagaimana isu dia, macam mana cerita dia, tak boleh pergi umrah, haji pun tak boleh. Last year pun kita tak pergi haji tuan-tuan kan. Orang yang dah pergi haji tu tak apalah, tapi mereka yang baru nak pergi haji, yang tak pernah pergi haji, tiba-tiba kota dapat tak boleh pergi kan. Macam mana hukum hakam yang berlaku dalam isu ini? Okey. Jadi insya-Allah kita doakan mudah-mudahan perjalanan pada tahun ini 2021 ataupun 2022 nanti, kalau untuk umrah tu dibuka, untuk haji pun nanti dibuka walaupun dalam keadaan SOP yang ketat. Jadi insya-Allah kita doakan moga-moga dipermudahkan kepada para jemaah kita insya-Allah. Sebab saya jangkakan dia akan berlaku satu, kalau sekiranya dibuka nanti, dibuka nanti ataupun peluang itu ada, maka berbondong-bondong masyarakat daripada Malaysia khususnya umat Islam untuk datang, untuk pergi berubut-ubut lah. Untuk umrah tu kota dah ada, untuk haji dah tentu pun dulu kota. Sekarang ini apabila berlaku pandemik ini, dia berlaku lagi, kota pun akan besar, kota pun akan ada lagi. Jadi dia akan memberikan orang kata mengurangkan peluang kepada mereka. Tapi walau bagaimanapun, persiapan apa yang perlu kita ada? Bak kata tuan moderator kita, Tuan Fazul kata tadi kan, kalau kita tak boleh pergi haji, apakah persiapan? Apakah dia panggil persiapan persediaan? Persediaan kita sebelum pergi haji. Mungkin tuan-tuan mungkin. Ini pengalaman saya tuan-tuan dalam mengendalikan latihan yang saya biasa buat, yang saya biasa kendalikan sejak tahun 2011 lagi tuan-tuan. Okey. Kita mengendalikan banyak latihan-latihan yang berkaitan dengan industri umrah haji, latihan berkaitan dengan mutawif, mutawifah, ataupun latihan untuk kita menjadi tetamu Allah. Yang mana kita dapati tuan-tuan, kebanyakannya ramai orang yang pergi umrah, kadang-kadang mereka ini tak sempat buat persiapan pun. Sebab dia rasa umrah ini kadang-kadang sebagai salah satu daripada dia bukan jadi ibadah, dia jadi satu budaya. Budaya yang orang kata pergilah umrah, orang ramai-ramai pergi ni, jom kita pergi. Ni cerita dulu tuan-tuan sebelum pandemik. Maka kita lihat berbondong-bondong orang datang. Ada yang kadang-kadang tuan-tuan nak pergi kursus pun tak sempat. Kan, kursus umrah. Berapa jam kursus umrah? Mungkin 2-3 jam ataupun 4 jam paling lama pun. Kan, itu pun kadang-kadang tak sempat. Sampai dekat ni memang tak sempat, banyak kerja lah apa tu. Okey, sekarang ni nak fokus pergi. Sampai di sana tuan-tuan tak ada ilmu. Apabila tak ada ilmu tuan-tuan, dia bersandarkan ataupun dia mengharapkan kepada orang yang bawa. Kadang-kadang yang bawa itu pun tak sempat juga ataupun tak juga tak berilmu juga ataupun kurang. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang
punah ranahnya ataupun dia rosaknya ibadah itu disebabkan ilmu tadi tu. Kita tak ada ilmu. Kita tak ada orang kata persiapan yang kukuh. Jadi saya melihat dari segi perspektif yang baik dalam pandemik ini, kita sebagai umat Islam khususnya nak pergi umrah, nak pergi haji apatah lagi. Sebab apa? Sebab perjalanan haji itu lebih panjang. Perjalanan haji itu lebih besar. Perjalanan haji itu lebih utama tuan-tuan untuk kita buat persiapan. Jadi sebab itu dalam Quran pun Allah Ta'ala ada sebut tuan-tuan, kadang-kadang apabila masuk bulan haji ni tuan-tuan, persiapan ni 3 bulan. Kita nak buat persiapan, kita nak buat ni macam-macam. Kan? Itu persiapan. Tapi persiapan yang lebih besar adalah persiapan dari sudut ilmu pengetahuan. Sebab itu tuan-tuan, dalam apa yang pengalaman saya tuan-tuan, saya pun orang kata kita pun berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan kita. Bukan kita yang terbaik, tetapi ini antara pengalaman saya hampir 10 tahun ni tuan-tuan. Apabila saya buat kita buat latihan, kita menjelajah tuan-tuan. Ada orang yang tak tahu lagi tuan-tuan. Yang dah pergi umrah pun dia tak tahu lagi tuan-tuan. Yang dah pergi haji, apabila dia jalan ni kursus-kursus yang kita buat, mereka mengatakan bahawa ustaz, banyak bendanya saya buat silap sebenarnya. Kan, saya dah buat haji ni tapi banyak benda yang saya tak tahu. Apabila dah duduk dalam kelas, dah belajar, barulah mereka tahu. Barulah mereka dapat orang kata kesedaran, ya Allah, aku banyak buat silap rupanya. Yang ini sebenarnya apabila pandemik ni berlaku, sekarang ni dah berapa bulan dah ni? Daripada bulan 2 sampai sekarang ni hampir setahun tuan-tuan. Sebenarnya mungkin Allah Ta'ala nak berikan kepada kita kesempatan. Allah Ta'ala nak berikan kepada kita suatu ruang yang cukup untuk kita buat persiapan ilmu pengetahuan. Sebab itu sebelum ini tuan-tuan, apabila kami menjelajah seluruh Malaysia, kami bercerita tentang kepentingan ibadah haji, kepentingan ibadah umrah. Kenapa umat Islam kena pergi umrah? Kenapa umat Islam kena pergi haji? Kenapa kena dahulukan ibadah haji daripada kepentingan dunia yang lain? Jadi kami berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan, barulah daripada kaedah ataupun daripada akronim solusi. Apa yang saya tulis dalam buku Solusi Menuju Baitullah. Okay? Yang terakhir itu daripada akronim SOLUSI itu, I itu adalah persiapan dari sudut ilmu pengetahuan. Yang ini bukanlah saya kata saya ada cukup ilmu, tidak tuan-tuan, kita masih belajar dan kita masih menuntut dengan guru-guru kita. Sebab itu kita jangan tinggalkan, dan inilah peluang yang terbaik insya-Allah kepada mereka yang ada peluang nanti lepas habisnya pandemik ini ataupun berkurangnya pandemik ini, apabila dibuka border nanti insya-Allah, dan anda yang terpilih untuk menjadi tetamu Allah, insya-Allah tuan-tuan persiapkan diri tuan-tuan untuk menjalani ibadah yang terbaik dengan persiapan yang mantap supaya kita akan jadi sebagai umat ataupun sebagai jemaah yang sangat-sangat terbaik dan berkualiti insya-Allah. So persiapan ilmu itu. Okey, Tuan Fazul. Okey Ustaz, bila sebut tentang persiapan ilmu ni Ustaz, yalah bila orang pergi umrah haji, kita tengok dia berapa bondong orang pergi haji umrah ni Ustaz. Bila buka, saya tak tahu buka ni lagi lah Ustaz. Dia macam seumpama orang buka pergi bercuti dalam negeri pun penuh. Tempoh hari Ustaz, saya pergi ke Port Dickson memang penuh. Satu pantai tu penuh orang bila sahaja PKP buka. Saya akan percaya Ustaz, bila sahaja umrah ni boleh pergi je, memang kumpulan umrah haji ni tak terlayan ni. Terlampau ramai orang nak pergi sangat. Kenapa? Inilah masanya mereka nak buka kan Ustaz. Cuma mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz. Bila sebut tentang persoalan umrah haji ni, orang kata isu tentang nak jadi umrah mabrur, haji mabrur ni kan. Apa antara perkara yang Ustaz nampak yang menjadi kesilapan orang yang pergi umrah dan haji ni, yang mungkin menjejaskan kualiti mereka punya umrah dan haji Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi sikit perkongsian sikit lah Ustaz. Mungkin kami pun nak tahu juga. Sebab saya ni pun bukanlah orang yang buat mutawif. Kita dengar juga beberapa orang cerita masalah kat sini, masalah kat sini, tersilap buat kat sini, silap kat sini. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit lah, mungkin 2-3 pengalaman Ustaz yang mungkin berlaku yang mungkin akan menjejaskan kualiti orang buat umrah dan haji ni Ustaz. Mungkin Ustaz cerita sikit. Silakan Ustaz. Okey, sikitlah kita berkongsi sebab itu kalau ikutkan ada kita kongsikan dalam kita punya video-video berkaitan dengan umrah yang makbulah dan haji yang mabrur. Maksudnya sebelum kita nak melaksanakan ibadah itu, kita tahu kita kena baca dan kaji, kita kena faham apakah yang menjadikan satu perjalanan umrah itu menjadi umrah yang disebut sebagai makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mabrur, haji yang mabrur. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis,
wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Maknanya haji yang mabrur itu tidak ada balasan, tidak ada orang kata ganjaran yang terbaik kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan, kalau dalam ibadah biasalah, ibadah sembahyang kita tahu, disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW, ganjaran orang yang solat berjamaah, orang yang membaca Quran, kan. Tetapi apabila disebut tentang ibadah haji, disebut sebagai, maknanya tak ada balasan lagi dah. Seolah-olah inilah salah satunya perkara besar, haji yang mabrur tak ada balasan kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita nak pergi haji ataupun umrah disebut oleh Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke satu umrah kafarah kepada dosa-dosa. Maksudnya kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Hari ini kita sebabkan hari ini pun zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan? Maknanya apa yang telah dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi, di lautan, di udara adalah disebabkan tangan-tangan kita, tuan-tuan. Tangan kita ni apa, tuan-tuan? Dosa yang kita buat. Dosa tangan kita, dosa mata kita, dosa hidung kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita. Dosa tangan kita ni bahaya, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab isu sekarang ini orang tak bercakap dah. Kan? Orang banyak menulis. Apa tu, berkongsi, share. WhatsApp lah, Telegram lah, apa-apa. Ini adalah dosa-dosa yang kita takut, tuan-tuan. Disebabkan inilah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu pengajaran besar kepada kita. Jadi antara yang saya nak respon sikit, kan? Apabila kita memahami tentang tips, antaranya niat kita. Kita nak kena betulkan niat kita. Kita sempurnakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Yang ini apabila kita cerita tentang pertama niat dia, sebab rukun yang pertama dalam ibadah umrah, rukun yang pertama dalam ibadah haji adalah niat. Jadi perkara niat ni bagaimana? Macam mana kita nak menzahirkan niat kita? Macam mana kita nak mentasdihkan niat kita yang kita nak sempurnakan ibadah haji dan umrah lillah? Itu yang paling penting. Perkara ini pun ramai orang tak tahu. Ramai orang dia tak perasan, tuan-tuan. Apabila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, perjalanan umrah ini sepenuhnya kepada Allah, perjalanan haji sepenuhnya kepada Allah, maka segala halangan, segala rintangan, segala apa sahaja kekangan yang berlaku ini adalah sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi, tuan-tuan, kalau ada apa-apa isu dan sebagainya, kita kembali balik. Aku datang ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Taala menguji aku, ini sebagai tanda dia sayang kepada aku. Kan? Dia sayang kepada aku. Dia nak mengajar aku sesuatu. Jadi tapi kita ni, tuan-tuan, sikit-sikit nak melenting. Kan? Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak menyalahkan orang. Ini baru cerita tentang niat, tuan-tuan. Belum lagi rukun-rukun yang lain. Belum lagi, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, dalam kaedah yang kami buat, nanti mungkin Tuan Fauzul boleh jelaskan, insya-Allah, ataupun kalau perlu saya boleh elaborate lagi berkaitan dengan satu kaedah yang kami wujudkan dalam akademi kita, Akademi Mutawif Training Consultancy, iaitu kita panggil umrah ataupun haji menggunakan kaedah salak. So ini antara panduan-panduan untuk kita menggapai umrah dan haji yang mabrur. Tuan-tuan, menggunakan salak ni apa, tuan-tuan? S itu adalah siapa. Kita kena kenal diri kita, tuan-tuan. Hari ni kita datang ni sebagai apa? Kadang-kadang kita tak perasan kita ni siapa. S tu siapa? Kan? Itu sebab itu dalam kaedah salak ni kita sebut S tu siapa. Kemudian A tu apalah? Apakah aktiviti yang boleh kita lakukan? Apakah aktiviti yang akan kita jalankan ketika mana kita berada di kota Makkah dan Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Okay, aktiviti apa? Contohnya kita nak bertawaf, kita nak bersa'i. Kaedah-kaedah yang betul mengikut sunnah Nabi SAW. Supaya kita tidak terkeliru, supaya kita tidak tersilap, kita mengikut-ngikut taklid kepada perjalanan ataupun ibadah ritual orang lain ataupun orang yang ada bersama kita. Sebab kita tak ada ilmu, tuan-tuan, sayang. Okay? Kemudian L adalah lokasi. Kita kena tahu lokasi-lokasi yang telah disebutkan untuk kita bertawaf dekat mana. Kita nak bersa'i dekat mana. Kan, nak bertawaf, ada orang kata tawaf kedai, kan, tawaf kidai, kan, tak ada tawaf hanya di Baitullahil Haram. Kalau kita nak bersa'i di sa'i ataupun dipanggil di Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah tanda-tanda daripada
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mukjizat daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kan? Kemudian apa lagi tuan-tuan? Lokasi. Kemudian A adalah apakah perkara yang kita kena buat persiapan dari segi peralatan. Mungkin pakaian kita bagaimana. Kesilapan orang tuan-tuan, kadang-kadang pakai ihram pun tak betul tuan-tuan. Kan? Ikat ihram, apa dia panggil? Pusat nampak. Kan? Ini pun satu benda yang boleh menjejaskan ibadah haji dan umrah kita tuan-tuan. Okay? Itu sebab itu kita gariskan panduan-panduan yang lengkap. Okay? Menunjukkan kepada kita apakah yang disebut sebagai peralatan yang kita kena ada. Nak bawa gunting, nak bawa cukur dan sebagainya. So kita bagi dia punya apa, dia panggil item-item itu. Okay? Dan yang terakhir tuan-tuan adalah keterangan kepada perjalanan untuk melengkapkan perjalanan itu ataupun ibadah itu. Contohnya, kalau kita nak bertawaf itu, kenapa kita buat 7 kali tuan-tuan? Kesilapan kalau kita tak tahu, ada yang buat tawaf sampai 10 kali. Ada yang sa'i tuan-tuan, orang kata antara Safa dan Marwah. Itu dikira satu. Tapi apabila kita ni cerdik sangat, pandai sangat, maka Safa, Marwah, Marwah, Safa dikira satu. Itu yang kadang-kadang ustaz balik tunggu kan. Kenapa lambat sangat ni, tak settle-settle kan. Penat ni ustaz, dia kata kan. Kenapa penat sangat ni kan? Yalah ustaz, Safa, Marwah, Marwah, Safa satu. Rupanya dia buat 14 kali tuan-tuan. So inilah yang disebut sebagai persiapan ilmu tuan-tuan. InsyaAllah. Okey Tuan Fazul. Tu untuk antara. Subhanallah. Rupanya macam-macam benda yang berlaku Ustaz. Dia orang yang pengalaman yang tahu perkara ni. Yelah, orang yang pergi ni hanya buat untuk dia je. Tapi orang yang membawa jemaah ni baru je nampak apa masalah-masalah jemaah ni. Bila mendengar ni Ustaz, rupanya banyak benda rupanya yang mungkin di kalangan orang yang terlepas pandang tentang kepentingan menjaga kualiti, apa perlu buat dan sebagainya Ustaz. Ustaz, bila sebut ni Ustaz, dia sekarang ni lah bila sebut ni nak pergi kursus ke apa ni susah Ustaz, tak buka lagi Ustaz. Nak pergi kursus kat masjid pun sekarang ni, solat Jumaat pun kena tu giliran Ustaz. Alhamdulillah hari itu, hari Jumaat baru ni, Masya Allah saya amat bersyukur Ustaz. Tiba-tiba saya punya, sebab saya ni AJK Surau, kemudian adalah dia punya giliran dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu mesej daripada AJK Masjid, dia apa? Dia tuan berminat tak untuk jadi masuk giliran minggu ni? Itu macam orang panggil haji Ustaz. Orang panggil haji. Maksudnya dah lama dah Ustaz tak pergi solat Jumaat dekat masjid. Selama ni saya solat Jumaat dekat surau. Tapi hari ni dapat solat Jumaat masjid. Ya Allah, subhanallah. Betapa bersyukurnya Ustaz. Jemputan Allah. Jemputan Allah, subhanallah. Masuk dalam masjid Ustaz sebab Ustaz. Sebab apa, dah lama sangat dah tak boleh pergi solat Jumaat masjid. Solat Jumaat masjid dekat masjid. Alhamdulillah. Sebab tu Ustaz, bila sebut begini Ustaz, kat mana Ustaz kalau orang nak belajar ni Ustaz? Sebab apa sekarang ni orang kata nak pergi secara offline tak boleh. Dan bila nak pergi secara online ni ada ke orang yang buat online ni Ustaz? Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz, apa yang Ustaz dah buat? Sebab saya dengar Ustaz dah membangunkan satu sistem yang komprehensif untuk bantu para individu yang berminat untuk belajar tentang umrah haji Ustaz. Silakan Ustaz. Ustaz Terima kasih Tuan Fauzul. Okey. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apabila kita nak menjadi tetamu Allah, sama ada kita telah dijemput oleh Allah ataupun belum lagi. Kalau kita belum lagi tuan-tuan dijemput Allah, kalau yang dah jemput tu dah tentu dia kena buat persiapan. Tapi kalau kita belum ada giliran untuk pergi haji, pergi umrah dan sebagainya, antara perkara yang kita kena lakukan sebagai persiapan kita kena zahirkan dulu niat kita tadi tu. Maksudnya kita kena tunjukkan kita punya minat kita, niat kita. Kalau kita tak minat, kita tak ada niat, macam mana perkara yang baik itu akan sampai pada kita? Tak mungkin tuan-tuan. Sebab kita tak tunjukkan minat kita. Dan antara cara untuk kita tunjukkan minat kita, niat kita untuk menjadi tetamu Allah adalah kita menggali seberapa banyak ilmu yang ada dalam industri haji dan umrah. Khususnya apabila kita nak melaksanakan ibadat umrah haji ni tuan-tuan. Tapi kalau cerita tentang ilmu ni, kat mana kita nak belajar? Saya pun jam juga kan. Selama ini kita menjelajah satu Malaysia, kita buat kursus, kita buat training kan, yang boleh dihadiri oleh pelbagai lapisan masyarakat kan. Kalau yang jauh-jauh dulu pun ada yang sanggup daripada Sabah, daripada Sarawak pun boleh datang ke tempat kita di Kajang pun boleh belajar. Tapi sekarang ini tuan-tuan nak belajar pun terbatas, terhalang dan sebagainya. Kalau itu kepada mereka yang nampak itu sebagai halangan. Tapi kita ni tuan-tuan, apabila kita melihat ini, macam saya sebut tadi, goal remain, method change. Goal kita tetap sama, nak bagi
input ilmu kepada masyarakat. Nombor tiga orang kata nombor dua dan nombor tiga, nombor empat ke tak kisahlah. Orang kata umrah ni bila lagi, nantilah dulu dia kata kan. Tapi inilah kita nak zahirkan kita punya niat kita yang kuat untuk kita nak menjadi tetamu Allah, kita buat persiapan sebab ini peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab itu kita telah membangunkan satu perisian ataupun disebut sebagai portal e-Mutawif, haji, umrah dan juga mutawif profesional, yang mana portal ini memberikan satu orang kata panduan yang sangat lengkap kepada masyarakat umat Islam khususnya untuk kita belajar sama-sama. Daripada guru-guru ada 13 orang dan insya-Allah lepas ni mungkin lebih ramai lagi yang kita akan masukkan perkongsian-perkongsian mereka berkaitan dengan industri umrah haji ni tuan-tuan, untuk tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan boleh belajar hanya daripada rumah sahaja, daripada telefon, daripada tablet, daripada laptop, komputer dan sebagainya, boleh belajar tuan-tuan. Boleh berkongsi dengan keluarga kita. Kan? Kita boleh belajar secara online 24 jam sehari. Nanti inilah yang kita boleh buat. Kan? Supaya apa? Supaya nanti apabila dah sampai masanya, kalaupun kursus tak boleh nak dibuat, tuan-tuan boleh masuk ke dalam kita punya portal. InsyaAllah nanti kita akan sharekan link tu, e-mutawif.com, untuk tuan-tuan belajar, terus subscribe. Dan sekarang ini kita ada promosi yang sangat-sangat istimewa, iaitu kita memberikan hadiah kepada mereka yang pantas bertidak pantas. Kita bagi dia subscribe secara percuma untuk modul yang basic dulu selama 6 bulan. Tuan-tuan boleh subscribe. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan rasa ada lagi ilmu yang tuan-tuan nak pelajari, tuan-tuan nak mantapkan lagi ilmu pengetahuan, maka tuan-tuan boleh lihat kepada package-package yang kita sediakan. Tapi apa pun tuan-tuan, isu pun apa sahaja halangan, sebenarnya ada dia punya solusi, ada dia punya kaedah. InsyaAllah nanti tuan-tuan boleh masuk dan tuan-tuan boleh belajar seperti biasa di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian. Dan mungkin lepas ni kita pun tak ada buat live punya ataupun direct punya training, kita boleh gunakan medium online ini sebagai satu medium untuk kita sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan kita, insyaAllah. Okay? Alright. Subhanallah. Kalau yang tanya Ustaz, apa ni, membangunkan sebuah perisian untuk membantu orang lain Ustaz. Ini satu benda yang besar ni Ustaz. Ya, Ustaz boleh share Ustaz, siapa di kalangan pakar-pakar yang terbabit dalam pembangunan apa ni sistem e-Mutawif Ustaz, supaya orang tahu siapa sebenarnya pakar dia sebalik apa ni orang kata sistem yang hebat ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita Ustaz, siapa yang terbabit Ustaz? Okey, nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh ada kesempatan, boleh pergi kepada laman web e-mutawif.com, okey, yang mana kita telah gariskan ada banyak modul, ada 158 video pendek yang mana tuan-tuan boleh belajar daripada pakar-pakar yang kita invite masuk untuk berkongsi pengalaman dan ilmu pengetahuan mereka. Antaranya yang kita kenal pakar yang telah terlibat lebih daripada 40 tahun dalam industri umrah haji, iaitu Datuk Daud Cik Ngah sendiri. Kemudian kita yang akan mengajar kita tentang banyak perkara berkaitan dengan fiqh, iaitu Datuk Kamal, iaitu tuan-tuan boleh tengok. Okey, terima kasih Tuan Fauzul buat sharing. Boleh tengok dekat atas sekali tu yang ada gambar-gambar ramai tu. Okey, kita ada Datuk Cik Ngah, kita ada siapa lagi tu, Datuk Kamal, kita ada Ustaz Abdul Muin yang akan mengajar tuan-tuan, share dengan tuan-tuan berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ni apa dia? Tadabbur Quran. Ayat-ayat haji dan umrah ni banyak dalam Quran, tetapi ramai orang dia pergi haji, pergi umrah tak pernah tadabbur, tak pernah faham tentang apakah intipati rahsia yang ada dalam ayat yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran yang berkaitan dengan ibadah tu. Yang itu yang sayang tuan-tuan. Kemudian kita cerita tentang spiritual haji dan umrah. Kita ada Ustaz Bashir. Ustaz Bashir ni adalah terkenal tentang sejarah, sirah dan sebagainya, yang selalu ke udara dalam Radio IKIM juga. Okay, kita ada lagi pakar-pakar perubatan kita ada pakar-pakar tentang orang kata kesihatan, keuangan, kita ada pakar wanita kita, ustazah kita, yang mana akan berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan bagaimana cerita tentang wanita yang pergi umrah, pergi haji dalam keadaan terhalang, datang haid dan sebagainya, darah. Jadi ini perkara-perkara walaupun kita nampak kecil,
tetapi dia memberikan implikasi besar dalam ibadah kita untuk menggapai ibadah haji dan umrah yang makbul dan mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat dalam tu dan boleh subscribe secara percuma. Ini yang best ni, kepada siapa yang tinggal dalam ni boleh pergi, boleh subscribe dulu. Kita nak bagi hadiah secara percuma tuan-tuan untuk basic punya modul, package yang mana kita ada 3 berkaitan dengan solusi. Kita ada tentang umrah, tentang fiqh umrah dan juga persiapan rohani berdasarkan Imam Nawawi. Ini penting tuan-tuan, sebab itu kita bukan sekadar persiapan fizikal saja, persiapan dari segi kesihatan, keuangan, tetapi rohani ini lebih penting sebelum kita menjadi tetamu Allah. Okey, nanti boleh insya-Allah boleh tengok dekat dalam tu. Alright. Kelihatan Ustaz, package ni terlampau komprehensif Ustaz. Kalau tengok Ustaz, kalau saya layari laman web Ustaz, kalau kita pergi atas sikit Ustaz, tengok pengisiannya, subhanallah, memang komprehensif betul Ustaz. Ya. Memang kalau tengok package asas saja pun Ustaz, dah berpuluh-puluh video yang dikongsikan Ustaz. Ini ni proses pembikinannya berapa lama ni Ustaz? Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Kelihatannya macam banyak bakar ni. So dia kita mengambil lepas PKP tu, sebab itu apabila kita tak boleh buat training, kita tak boleh buat latihan secara offline lagi, maka saya pun memikirkan dengan tim saya macam mana kita nak merangka untuk kita menjadikan modul-modul yang sebelum ini secara offline kita online kan dia. Yang mana mungkin secara offline dulu pun dia tidak sedetail, dia tidak sepadat apa yang tuan-tuan lihat sekarang ini dalam online. Dan yang bestnya, kalau kita belajar secara online, kita boleh dapat ulang dan ulang selagi sampai faham. Kalau offline tu banyak cabaran, nak datang, kos lagi, dah lah nak masuk kursus kena bayar. Lepas tu nak datang pun kena bayar lagi, nak kena ambil hotel, kadang-kadang makan minum, kenderaan, transport, tol dan sebagainya, nak kena tinggalkan anak isteri kat kampung kan, yang datang jauh-jauh. Tapi hari ni tuan-tuan dan perempuan, kita boleh belajar secara online dan kita boleh berkongsi seisi rumah tuan-tuan kan. Dan kita nak bagi subscription secara percuma untuk mereka yang apa orang kata yang berada dalam kita punya live ni. Tuan-tuan boleh subscribe free untuk 6 bulan basic. Dan kalau tuan-tuan rasa ilmu haji dan umrah ini penting, ilmu haji dan umrah ini penting dan perlu untuk persiapan kita, insya-Allah mungkin asbab kita belajar ini Allah Taala panggil kita cepat kan. Asbab kita dah ada ilmu ni ataupun kita buat persiapan ini, kita dapat panggilan Allah lebih cepat daripada apa yang sepatutnya dan apa yang kita tak terfikir. Kita Allah panggil. Sebab apa? Sebab engkau dah layak jadi tetamu aku dah. Kan, mudah-mudahanlah dengan asbab kita menyediakan platform macam ni tuan-tuan boleh dapatkan pembelajaran dan ada dia punya ganjaran-ganjaran yang tuan-tuan boleh tengok dekat dalam ni insya-Allah, yang mana kita sedia untuk membimbing rakan-rakan dan semua para peserta kita dalam kita punya modul kita nanti insya-Allah. Subhanallah Ustaz. Komprehensif betul Ustaz. Kau tengok Ustaz punya team ni memang betul-betul berusaha Ustaz. Saya yakin percaya berapa Ustaz, kalau nak pergi kursus umrah dan kursus haji ni tak mungkinlah tidak boleh sekomprehensif sebegini. Yelah masa mungkinlah 1 hari 2 hari je kursus. Tapi kelihatannya Ustaz punya orang kata penghasilan sistem ni memang komprehensif dan kelihatannya sampai tahap kalau orang masuk ni boleh jadi mutawif lah Ustaz. InsyaAllah. Itu saya nampak jabatannya Ustaz. InsyaAllah. Okey Ustaz. So sekarang ni kelihatannya untuk package ni ada package yang mana Ustaz bagi langganan secara percuma Ustaz sekarang Ustaz. Yeah. Dan kelihatannya ada pula langganan seumur hidup Ustaz. Sebab saya tengok sekarang ni orang akan tanya, yalah kalau aku subscribe sekarang ni takkanlah boleh subscribe 12 bulan je, takkan tak ada langganan seumur hidup. Ustaz, mungkin Ustaz bercerita sikit tentang langganan seumur hidup ni. Kenapa mereka kena daftar sekarang? Dan sampai bila langganan seumur hidup ni ada Ustaz? Okey. So sekarang ni kita telah membuka orang kata pendaftaran sehingga daripada 20 hari bulan lagi tu selama sebulan. Okey, yang mana kita memberikan peluang untuk anda yang ingin melanggan. Kalau untuk package basic tadi kita bagi free 6 bulan dia, tapi kalau nak langgan seumur hidup daripada harga sebenar dia tu, harga yang agak-agak sebenarnya besar juga dia punya kos dia, tetapi tuan-tuan dan perempuan boleh langgan dengan harga RM97 untuk semua itu untuk basic. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan nak
belajar lebih, nak dapat pengetahuan lebih, nak dapat ilmu macam seorang mutawif, dapat bimbingan dan sebagainya, ada coaching, ada dia punya hadiah-hadiah yang kita bagi, ada perkara-perkara tambahan, add value yang kita bagi, okey, maka tuan-tuan sekarang ini kita memberikan offer dengan harga RM497 sahaja, maka kita akan upgrade tuan-tuan kepada package mastery. Maksudnya package mastery yang kita jual 997, yang sebelum ini kita jual 2000 lebih, maka hari ini dengan harga 997 tuan-tuan dan perempuan boleh dapat dengan harga RM497 sahaja. Nampak tak? Kita upgrade tuan-tuan. Jadi inilah harga dia sebenarnya, dan nilai dia ni bukanlah nilai dia sebenarnya. 497 ni tuan-tuan, kalau kita buat offline ni tuan-tuan, hanya kursus 2 hari je. Tetapi hari ini lifetime punya kursus yang mana tuan-tuan boleh gunakan di mana-mana, bila-bila masa boleh belajar, boleh berkongsi dengan suami, isteri, anak-anak, dan tuan-tuan boleh ada satu, dan kita target tuan-tuan, satu portal e-mutawif satu rumah. Satu rumah, satu portal e-mutawif. Kalau dulu kita punya tagline ataupun kita punya target kita, satu rumah, satu mutawif. Kan? Maksudnya benda yang sama juga, tapi satu rumah satu mutawif dengan adanya portal ini di rumah tuan-tuan. Satu rumah tu ada portal satu. Dengan kadar 497 ini, tuan-tuan dapat kita bagi buku, kita bagi bimbingan, kita bagi semua hidup, dan ada juga pensijilan yang kalau siapa yang nak melalui proses pensijilan pun ada juga. Maka tuan-tuan dapat semua modul, dan insya-Allah modul ini tidak terhenti setakat ini. Modul ini akan kita upgrade dari semasa ke semasa. Kalau tuan-tuan rebut sekarang, inilah harga yang kita beri. Dan kalau akan datang, lepas kita dah naikkan harga, maka tuan-tuan janganlah minta PM saya, DM saya kan, nak minta harga yang sama, tak ada. Sebab fast action, fast result kan. Maksudnya kita ambil tindakan awal, kita dapat result lebih awal lagi tuan-tuan. Apalah kiranya dengan harga 497 tu untuk lifetime, untuk seisi rumah tuan-tuan boleh gunakan portal emutawif.com ini untuk sama-sama kita upgrade ilmu kita sebagai persiapan kita menjadi tetamu Allah. Orang sanggup bayar untuk pergi umrah tuan-tuan beribu-ribu, 6,000, 7,000. Mungkin lepas pandemik ini dia meningkat 20-30% sampai 10,000. Lepas ni haji, kalau orang sanggup pergi tuan-tuan, mungkin haji tabung haji pun mungkin kita tak pasti, mungkin naik lagi. Kalau yang swasta itu dah confirm naik. Kan, orang sanggup bayar 50,000, 60,000, 100,000. Tetapi kenapa dengan hanya 497 untuk nak upgrade ilmu kita, untuk nak tambah kita punya kefahaman dan pengetahuan kita, nak dapat bimbingan terus daripada pihak AMTC dan juga rakan strategik yang ada dalam AMTC, maka itu sahaja kita punya komitmen kita tuan-tuan. Okay? Dan insya-Allah kita kepada anda tuan-tuan dan puan boleh terus kepada link yang diberikan, boleh insya-Allah boleh kita bantu tuan-tuan macam mana cara buat pendaftaran, dan insya-Allah mudah-mudahan tolong sebar-sebarkan. Okay? Tidak ada lagi yang tuan-tuan tak jumpa sekomprehensif ini, dan komprehensif ini adalah berdasarkan pengalaman kami selama 10 tahun mengendalikan latihan dan juga bimbingan di seluruh Malaysia, dan kita onlinekan hari ini khas untuk anda insya-Allah. Terima kasih. Subhanallah, subhanallah. Kelihatannya Ustaz, inilah peluang Ustaz. Sebab apa? Kalau tengoknya dah lah dapat pula percuma untuk basic. Kemudian kalau siapa yang nak upgrade boleh sampai tahap seumur hidup. Sebab pengalaman kita kalau kelihatannya tak banyak yang bagi langganan seumur hidup ni. Hanya bagi sekadar langganan 12 bulan je Ustaz. Itu paling tinggi. Dan kelihatannya inilah masanya yang terbaik untuk mana-mana individu kat luar sana yang ingin untuk belajar, ingin untuk mendalami dunia umrah dan haji, ingin mendalami ilmunya supaya buat persiapan sebelum pergi umrah dan haji kelak insya-Allah. Dan kita doakan Ustaz, lepas ni umrah dan haji ni boleh kembali dan kita boleh terbang lebih tinggi Ustaz insya-Allah. Itu harapan kita Ustaz. InsyaAllah. So Ustaz, mungkin kata-kata akhir sebelum kita tamatkan sesi hari ini Ustaz, kata akhir kepada orang kat luar sana untuk kita sama-sama ada niat supaya kita boleh ada niat untuk buat umrah, untuk menjadi tetamu Allah di Baitullah Ustaz. Mungkin beri inspirasi mereka supaya mereka ada niat untuk teruskan niat itu dan buat tindakan pada sekarang Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, last but not least insyaAllah kepada anda di luar sana kita hari ini kita jangan jadikan pandemik ini sebagai satu halangan dan rintangan untuk kita terus bersemangat menjadi seorang tetamu Allah.
Okey, dan jadikanlah insya-Allah segala apa yang ada, segala kudrat yang ada dan ikhtiar kita untuk belajar khususnya dalam kita nak sebelum kita menjejakkan kaki ke Baitullahil Haram, jadi kita kena sediakan persiapan ilmu pengetahuan yang padat dan mampat dan juga mantap untuk sama-sama kita melangkah sebagai tetamu Allah yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang nak jadi tetamu Allah, tapi tak semua orang nak jadi tetamu Allah yang paling istimewa. Jadi istimewanya itu adalah dia melihat kepada berapa fahamnya kita, berapa tingginya kita punya ilmu kita ataupun kefahaman kita serta pelaksanaan kita. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak melaksanakan ibadah ini dengan baik? Macam mana kita nak melaksanakan ibadah ini berpandukan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW, dan kita nak bawa balik kesan kepada perjalanan umrah dan juga perjalanan haji kita. Dan inilah perjuangan yang kita buat hampir 10 tahun ini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mungkin pernah dengar AMTC, itulah dia, Academy Mutawir Training Consultancy. AMTC juga adalah Aku Mahu Taubat Cepat. Kan, untuk kita nak ajak orang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan IMTC juga cara nak bawa taubat ni, tuan-tuan, Aku Mahu Tawaf Cepat. Kan, kita nak ajak orang bertawaf dan mengelilingi Kaabah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat balik nanti, tuan-tuan, dengan ilmu, dengan kefahaman kita, maka kita menjadikan A itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat hidup kita. M adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, iaitu sebagai pedoman ikutan kita dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah asbab daripada perjalanan umrah dan haji ini yang ada ilmu pengetahuan yang besar, yang banyak, tuan-tuan, yang kita faham, maka Allah Taala akan tingkatkan kita, ketakwaan kita akan dipertingkatkan. T itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan akhirnya, tuan-tuan, untuk kita sustain, untuk kita maintain, untuk kita istiqamah dalam ibadah ini, dalam pelaksanaan ibadah, kalau kita balik pun macam mana kita berada di kota Mekah dan Madinah, maka kita perlu dapatkan C yang terakhir, iaitu cinta kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan cinta ini, tuan-tuan, dia akan menggerakkan hati-hati kita yang mati, hati-hati kita yang lena, yang lemah ini, untuk segera bertaubat dan terus kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asbab daripada perjalanan haji dan umrah yang mabrur dan makbul, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kita pagi ini, Ustaz. Dan saya bagi pihak diri saya dan juga tim saya yang melaksanakan program booster pagi ni, mengucapkan jutaan terima kasih Ustaz kerana bersama kita pagi ini, Ustaz. Kerana bukan senang ni nak tangkap Ustaz untuk bersama kita ni. Pagi-pagi pula tu, Ustaz. Pagi-pagi pula tu. Macam-macam perkara nak buat pagi-pagi, Ustaz, kan. Dan insya-Allah, Ustaz, kalau ada masa akan datang, kita boleh ada sesi-sesi sembang-sembang macam ni, Ustaz, untuk kita tambah lagi ilmu kepada orang-orang yang inginkan ilmu. Kenapa pagi-pagi ni, Ustaz, Sultan booster pagi ni adalah kita nak boost orang dengan ilmu baru. Nak boost orang dengan energi baru. Boost orang dengan semangat baru supaya boleh bangkit dan terbang lebih tinggi, Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Untuk kita, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Dan bagi sidang hadiran sekalian, kita ada satu lagi perkara yang saya nak umumkan. InsyaAllah besok pagi saya akan bersama dengan seorang lagi pakar. Seorang lagi pakar, iaitu bersama dengan Coach Jamil. Dan ini adalah satu benda menarik ni. Bagi individu-individu yang nak tengok perspektif untuk boost dirinya, nak bangkit dirinya. Kita akan bawa satu topik besok pagi. Tajuknya adalah bangkit nasihat daripada Quran. Yang mana kita akan buat sedikit tadabbur dan tazakur bagaimana rupanya mesej Allah dalam Al-Quran untuk kita bangkit. Dan ini adalah topik yang menarik. Kenapa Coach Jamil ni sahabat baik saya yang saya dah kenal lama. Memang dia ni adalah orang yang memang well versed tentang bagaimana untuk reprogram minda, bagaimana untuk kita menaikkan semangat. Dan yang lebih menarik tuan-tuan adalah beliau juga sekarang adalah tadabbur Quran, tadabbur coach untuk Quran, Ustaz. Yang mana ini akan sikit sebanyak memberikan inspirasi buat kita untuk kita bangkit sama-sama. So saya tuan-tuan, Fazlul Naim Ishak, mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk bersama pagi ni. Sesi kita ni, kita nak target paling tinggi pun 40 minit. Kelihatannya sampai 1 jam pagi ni. Masya Allah, subhanallah. So terima kasih kepada siapa yang menonton pagi ni. Dan saya doakan tuan-tuan sihat walafiat, tambah-tambahlah waktu pandemik COVID-19 ni. Dan saya doakan kepada seluruh umat manusia agar Allah
angkat pandemik ni supaya kita kembali boleh hidup bahagia, tenang, tanpa sebarang ketakutan menghadapi situasi yang penuh dengan porak-poranda sekarang ni, tuan-tuan. Dan kita doakan tuan-tuan pemimpin negara boleh buat keputusan terbaik lah untuk ke rakyat yang ada sekarang ni. Tambah-tambah pula sekarang ni kita dengar macam-macam benda yang berlaku sekarang ni. Ada yang mana orang kata yang dulunya mungkin tak pernah terfikir nak mencuri, sekarang dah mencuri. Sebab apa? Sebab dah terlampau tekanan hidup sekarang ni. Ada yang mana terasa nak bunuh diri, dan kita harap tuan-tuan semuanya tenang bahagia di bawah lindungan Allah Ta'ala. Itu saya tuan-tuan hari ini tuan-tuan. Kita jumpa lagi tuan-tuan esok pagi tuan-tuan bersama dengan Coach Jamil untuk sesi besok pagi, dan insyaAllah kita harap-harap Tuhan teruskanlah kita punya, orang kata, berikan ruang dan peluang kita untuk kita sihat, untuk sama-sama kita boost pagi kita dengan Sembang Booster Pagi. Itu saja tuan-tuan untuk pagi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.